Kawasan Rasa Yang Berhormat Tuan Teo Kok Siong. Sila Yang Berhormat. Tuan Yang Dipertua, terima kasih atas peluang bagi saya menyampaikan ucapan penangguhan mengenai kenaikan harga petrol dan minyak masak membebankan rakyat. Tuan Yang Dipertua, sebuah kerajaan yang bertanggungjawab dan mengutamakan rakyat akan sentiasa memastikan segala dasar yang dilaksanakan adalah benar-benar dapat membawa kesejahteraan kepada rakyat. Selain itu, sebagai kerajaan yang sentiasa prihatin kepada isu kos sara hidup rakyat, haruslah sentiasa meneliti rintihan ataupun masalah kos sara hidup rakyat yang semakin meningkat. Kenaikan harga dua jenis minyak, iaitu minyak petrol dan juga minyak masak pada 1 hari bulan November 2016 telah menyebabkan beban kehidupan rakyat bertambah berat. Saya selaku ahli parlimen kawasan Rasa telah membuat satu survey ataupun kaji selidik di kalangan penduduk di Kampung Baru Rahang pada 4 hari bulan November 2016. Pada hari tersebut, saya telah berjumpa dengan 294 penduduk dan mendapati bahawa kesemua penduduk mengaku kenaikan harga minyak petrol dan minyak masak itu telah membebankan mereka, dan kesemua mereka yang ditemui itu membantah kenaikan harga minyak petrol dan juga minyak masak. Tuan Yang Dipertua, saya amat percaya bahawa walaupun cuma 290 orang penduduk yang saya temui berpendapat bahawa kenaikan harga petrol dan harga minyak masak membebankan mereka, tetapi ia juga menggambarkan pandangan dan perasaan seluruh rakyat Malaysia, khususnya mereka yang berpendapatan rendah. Tuan Yang Dipertua, saya yakin tentu adanya sebab kerajaan membuat keputusan untuk membenarkan kenaikan harga petrol dan juga harga minyak masak pada 1 hari bulan November. Tetapi mengapakah pihak kerajaan tidak mengambil kira kedudukan sebenar serta pandangan rakyat sebelum mengumumkan sesuatu yang dilihat bakal meningkatkan beban mereka? Memandangkan kenaikan harga telah pun menyebabkan kebimbangan rakyat, saya rasa adalah wajib bagi pihak kerajaan untuk melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah kos sara hidup yang dihadapi oleh semua rakyat Malaysia. Tuan Yang Dipertua, sejak pelaksanaan sistem cukai GST pada 1 hari bulan April 2015, semua rakyat Malaysia terpaksa membayar cukai GST sebanyak 6%. Walaupun adanya barangan harian yang diberi pengecualian, tetapi kebanyakan daripada mereka masih dikenakan cukai GST. Jadi rakyat jelata amat mengeliru sebab kerajaan membenarkan kenaikan harga petrol dan minyak masak walaupun kerajaan dilihat telah berjaya mengutip lebih banyak hasil daripada cukai GST. Jadi akhirnya saya amat berharap pihak kerajaan dapat menunaikan janji mereka untuk mengurus kos sara hidup rakyat demi kepentingan rakyat, khususnya mereka yang berpendapatan rendah. Sekian, terima kasih. Sila Yang Menteri. Terima kasih Dr. Yang Dipertua, dan terima kasih kepada Yang Berhormat Rasa. Tuan Yang Dipertua, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan untuk saya menjawab usul yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Rasa mengenai kenaikan harga minyak petrol dan minyak masak yang menjadi perhatian rakyat. Matlamat utama kerajaan dalam mengurus ekonomi negara adalah untuk memastikan kesejahteraan rakyat diutamakan dan pada masa yang sama membolehkan negara mencapai pertumbuhan yang mampan dan terangkum inklusif. Bagi memastikan matlamat ini dicapai, kerajaan telah melaksanakan penstrukturan semula subsidi bertujuan untuk menggalakkan penggunaan sumber dengan lebih cekap. Penstrukturan semula subsidi minyak masak dilaksanakan setelah mengambil kira keperluan sebenar rakyat Malaysia seramai 30 juta orang dengan purata penggunaan setiap orang dianggarkan sebanyak
1.5 kg sebulan, menjadikan keperluan sebenar rakyat Malaysia adalah sebanyak 45,000 tan metrik sebulan. Dalam struktur baru ini, kerajaan telah menyediakan sebanyak 50,000 tan metrik kota minyak masak bersubsidi sebulan di bawah skim penstabilan harga minyak masak ataupun COSS, berbanding kota sebelum ini sebanyak 85,405 tan metrik, dan jumlah kota minyak masak bersubsidi ini adalah mencukupi untuk menampung keperluan rakyat Malaysia. Untuk makluman semua, kali terakhir penstrukturan harga minyak masak di bawah COSS ini ialah pada tahun 1997, dan pelaksanaan penstrukturan semula ini adalah sejajar dengan peningkatan harga minyak sawit mentah dunia ialah pada kadar 2,900 per tan metrik berbanding RM ringgit Malaysia 1,700 per tan metrik hampir 2 dekad yang lalu. Dengan pelaksanaan struktur baru ini, kerajaan yakin akan dapat membendung masalah ketirisan minyak masak yang berlaku, dan subsidi akan dapat disalurkan secara lebih tertumpu, terutamanya kepada golongan yang kurang berkemampuan di bawah kelompok B40. Tuan Yang di-Pertua, pada 1 November 2016, harga runcit minyak masak dalam pek 1 kg polybag masih dikekalkan pada kadar RM2, RM2,5 1 kg. Mengikut perbandingan, harga runcit minyak masak sebanyak RM2,50 sekilogram adalah antara yang terendah di rantau ASEAN. Walaupun begitu, harga minyak masak dalam pembungkusan lain yang boleh dijual mengikut harga pasaran masih tertakluk kepada Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan Akta Persaingan 2010. Penguatkuasaan yang dijalankan secara harian dan maklumat yang diterima daripada orang ramai akan memastikan pembekal maupun peniaga tidak akan mengambil kesempatan untuk mengaut keuntungan berlebihan dengan pelaksanaan dasar baru ini. Tuan Yang di-Pertua, menyentuh isu minyak petrol RON 95 dan diesel, kerajaan Malaysia telah membuat keputusan untuk mengampungkan secara terkawal penetapan harga petrol RON 95 dan diesel sejak 1 Disember 2014. Langkah ini bukanlah merupakan langkah yang baru, kerana ianya telah dilaksanakan terhadap petrol RON 97 sejak Julai 2010 lagi. Pengampungan terkawal managed float merupakan satu kaedah penetapan harga runcit RON 95 dan diesel berdasarkan kepada perubahan kos produk petroleum di pasaran. Oleh yang demikian, perubahan kos produk petroleum ini dipengaruhi oleh kadar pertukaran mata wang dan harga minyak mentah dunia. Yang di-Pertua, kerajaan telah menyatakan komitmen untuk melaksanakan rasionalisasi subsidi di bawah strategi mantap tadbir urus fiskal. Pelaksanaan rasionalisasi subsidi ini bertujuan untuk mengukuhkan kemampanan kedudukan kewangan negara dan seterusnya menjamin kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Sekian, terima kasih. Terima kasih Muhammad. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat di Kamar Khas hari ini ditangguhkan sehingga ke suatu tarikh yang tidak ditetapkan.